formulanya ya. Boleh cubalah guna formula ni yang saya tunjuk ni. AIKW. Anak itik Kak Wan. Okey, kenapa AIKW tu? Anak itik Kak Wan tu. Jadi sebabnya yang pertama tu, kalau seseorang itu, nama seseorang, maknanya yang pertama tu di depan sekali tu memang anugerah. Anugerah pemerintah. Contohnya Datuk. Lepas Datuk, barulah diikuti oleh I itu ikhtisas. Ikhtisas tu sama ada doktor, insinyur, macam apa lagi. Kalau insinyur tu engineer ya, jurutera. Dia guna singkatan IR, bukan IR. Sebab doktor kita tak sebut DR, kita sebut doktor, DR. IR ni kita jangan sebut IR, kita sebut insinyur. Dia daripada bahasa Indonesia. Tapi sudah diterima pakai, diterima oleh Dewan Bahasa, diterima oleh MPM. Jadi IR itu merujuk kepada engineer atau jurutera. Mana dia gelaran ikhtisas. Sama macam doktor, profesor, cikgu, ustaz, ustazah juga ikhtisas. Sebab ikhtisas ni maknanya nak bekerja dalam bidang ikhtisas tu mesti kena mengikuti kursus itu. Contoh nak jadi doktor, mestilah kursus perubatan kan. Mana boleh kursus kemanusiaan dengan pendidikan, nak pergi jadi doktor perubatan. Tak boleh. Nak jadi jurutera, masuk bidang ekonomi. Mana boleh, tak boleh. Jadi itu maksudnya ikhtisas itu. Ikhtisas tu maknanya satu bidang pekerjaan yang memerlukan satu sijil khusus. Contoh nak jadi cikgu, mesti kena bidang pendidikan ataupun ambil diploma pendidikan. Tak boleh lepas je STPM terus nak jadi cikgu. Boleh, tapi cikgu sementara lah. Cikgu sementara takkan sampai pencen nak jadi guru sementara. Guru sementara sekejap je kan. Sementara tu boleh, dia belum lagi masuk dalam ikhtisas. Okey. Seterusnya K itu keagamaan. Contohnya haji. Keagamaan ni haji je lah. Dia tak ada yang lain. Cuma nanti kalau dalam rujukan kehormat bagi keagamaan, dia ada beberapa lagi. Contohnya ada sahibus samaha, sahibul fadilah. Awak dari sekolah agama, setahu saya tak ada masalah lah. Boleh bezakan. Sahibul fadilah untuk kadi, sahibus samaha untuk mufti. Okey. Seterusnya W tu warisan. Gelaran warisan, iaitu contoh Wan, Nik, Raja, Tengku tadi kan. Lepas tu barulah nama orang tu. Jadi kalau kita tengok susunan tu, awak kena ingat berdasarkan formula tu, insyaAllah tak boleh lupa. AIKW, anak itik Kak Wan. Okey. Okey, itu dari segi susunan. Susunan gelaran itu. Maknanya mana yang kena dahulukan. Mana yang paling hampir dengan nama orang tu. Nama orang tu yang paling hampir mestilah maknanya warisan dia tu. Warisan tu sebab tak boleh pisah. Contohnya orang yang ada gelaran Tengku, dia tak boleh kita pisahkan. Ataupun macam kita tak ada gelaran Tengku, kita nak tulis nama anak kita nak Tengku, tak boleh. Nanti pegawai yang buat pendaftaran tu dia akan tanya, minta mana IC bapak dia. IC bapak ada tak Tengku? Tak ada. Tak ada, tak boleh. Itu syarat dia. Okey, seterusnya ini gelaran ni. Ini kalau cara saya klik ni tak boleh nampak kan. Sekarang saya kena guna manual. Boleh nampak. Okey, to dengan to puan. Dia punya rujukan kehormat dia atau panggilan kehormat dia yang amat berbahagia. Itu saja yang amat berbahagia. Maknanya to atau to puan. Itu makna yang paling tinggi anugerah pemerintah kepada seseorang. Orang yang banyak berjasa lah. Biasanya bekas Perdana Menteri, bekas Ketua Hakim Negara, dan tak banyak pun. Kalau Perdana Menteri memanglah boleh kata semua Perdana Menteri kan dapat tun. Jadi itulah berapa orang saja. Ketua Hakim Negara pun berapa orang saja. Okey, di bawah itu
Maknanya Tan Sri, Datuk Seri, Datuk semua itu yang berbahagia saja. Okey. Jadi ini jangan keliru. Soalan dia boleh tanya macam-macam. Dia boleh wujudkan situasi ke ataupun macam-macam pernyataan lah. Jadi jangan terkeliru lah. Kadang-kadang dia guna isterinya memiliki gelaran Toh Puan. Kalau dia kata isteri Toh Puan, maknanya suami dia mesti Tun. Jadi sebab dia nak jadi awak kena kesan. Dia nak gelaran kehormat ke, dia nak rujukan kehormat ke, ataupun dia nak jenis gelaran. Okey, seterusnya ini lagi Perdana Menteri ini untuk yang amat berhormat. Jangan keliru. Yang amat berhormat pun cuma ada beberapa orang saja. Okey, contoh Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri, Timbalan Ketua Menteri. Itu saja yang dipanggil yang amat berhormat. Jadi menteri jangan panggil pula yang amat berhormat. Kalau menteri yang berhormat saja. Okey, lagi satu, apa pula beza kalau dia wakil rakyat ataupun ahli parlimen, tapi dia juga ada gelaran warisan seperti Tengku, macam Tengku Razali Hamzah. Jadi rujukan kehormat dia sudah berubah, berbeza. Jadi awak kena hati-hati. Kalau dia ahli parlimen tapi dia ada gelaran Tengku, dia kena tambah yang berhormat mulia. Dia ada mulia tu sebab dia Tengku. Tengku atau raja kena tambah yang berhormat mulia. Okey. Ini selalu kalau soalan nak mengelirukan awak, dia kata dia berketurunan raja, dia menjadi senator. Senator tu juga yang berhormat. Jadi kalau macam itu yang berhormat mulia. Okey, seterusnya menteri, wakil rakyat, ahli Dewan Undangan Negeri semua yang berhormat ataupun yang berhormat mulia kalau dia ada gelaran warisan seperti Tengku atau raja saja. Kalau Wan, ni tak ada pula yang berhormat mulia. Sebab yang mulia ni dia untuk Tengku dengan raja saja. Okey, kalau yang di Pertua Negeri, Gubernur, Duta, Pesuruhjaya Tinggi dia sama, Tuan Yang Terutama. Okey. Yang di Pertuan Agong, Sultan, yang di Pertuan Besar, Raja semua Duli Yang Maha Mulia. Raja Muda, Tengku Mahkota, Duli Yang Teramat Mulia. Dia teramat mulia tu bawah sikit daripada Maha Mulia. Ini macam kita lah, Allah yang Maha Esa kan. Mana tak ada lagi yang lain lah. Kalau Agong ni tak ada lagi yang tinggi lah. Okey, seterusnya Mufti. Ini yang tadi saya kata, saya Bu Samaha, Kadi, saya Bu Fadilah. Okey. Seterusnya ada lagi sikit. Ini kalau jawatan-jawatan di peringkat negeri ataupun agensi kerajaan, ketua-ketua jabatan kita panggil. Ketua jabatan, pengarah, pengetua. Pengetua tu sebab dia ketua di sesuatu sekolah atau college atau PPD, pegawai pendidikan daerah, pengarah pendidikan negeri, pengarah kesihatan negeri. Jadi semuanya yang berusaha. Tetapi kena ingat, kalau dalam pernyataan soalan tu dia ada bagi tahu individu tersebut telah menerima anugerah, anugerah kerajaan atau anugerah pemerintah, kena tukar, bukan lagi yang berusaha. Kalau anugerah kerajaan selalunya dalam soalan dia bagi umum saja. Jadi bagi umum kita anggap dia dapat datuk. Jadi kalau datuk kita tukar, bukan yang berusaha lagi, yang berbahagia. Okey. Jadi itu yang selalunya mengelirukan pelajar ni. Sebab pelajar ingat pengarah ni mesti yang berusaha. Tidak, kena tengok pernyataan soalan. Kalau dia ada bagi tambahan, maknanya kalau ada menerima anugerah pemerintah, jadi secara automatik kena ubah, bukan yang berusaha, yang berbahagia. Sebab utamakan anugerah tu. Anugerah tu lebih tinggi. Tapi kalau Perdana Menteri tadi, jawatan dia paling tinggi. Jawatan Perdana Menteri itu sebab itu dia yang amat berhormat. Bukan kerana dia tu Tan Sri ke, Datuk Seri ke, bukan. Okey. Seterusnya, ini profesor lah. Profesor yang berbahagia, peguam negara yang berbahagia, ketua hakim, dia lain sikit. Dia bukan yang berbahagia. Dia, oleh sebab dia hakim, ketua hakim yang amat arif.
Jadi kalau hakim biasa tak ada Ahmad lah, yang Arif saja. Jadi itu je bezanya. Okey. Jadi itu antara gelaran yang popular yang selalu ditanya dalam soalan. Tapi awak kena berhati-hati dengan arahan soalan atau kehendak soalan. Dia boleh bertukar berdasarkan jawatan, berdasarkan anugerah. Jadi itu yang kena berhati-hati.